Link Zoom ni dah tak. Link saya sama. Saya dah bagi tempat nombor kering di rumah. Lagi satu, Aida ni dia bagi kakak. Dia nak push juga ke tak? Tak, Aida bilang tu. Tak, yang dia sama macam rumah je lah push. Oh, hantar pergi rumah ni? Tak, tadi saya pas dekat Exxon. Pasal Exxon. Cuba ni. Masa awak dah beli ke? Pasut. Dapur lagi. Pasut. Hilang dah. Hospital. Ya. Lompat. Lompat. 1, 2. Lompat. Ya. 1, 2. 1, 2. Ya. 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya dekat Zoom dengar tak? Suara saya clear. Emilia, Diana, Ain Syakira. Clear? Clear. Emilia boleh dengar suara saya? Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dululah sesi kita dengan Furqan Al-Fatih. Alhamdulillah, topik yang masuk dalam Zoom kan, diri dulu lah kot. Saya Hajar Syikin binti Muhammad Zarful Nain daripada UKM dan sekarang duduk dekat HQ buat sementara waktu. Selamat kenalan, Emilia, Diana dengan Ain Syakira. Okay, so macam semua orang tahulah kita tengah dalam minggu Palestin Palestine Week. So kita dah go through beberapa sharing ke setakat ni. Berapa? Hari ni hari yang keempat. Hari yang keempat. Dan siapa yang belum berjaya join yang sebelum ni boleh pergi ke YouTube Iman Moment kan. InsyaAllah ada sesi yang sebelum-sebelum ni. So kalau tengok daripada tajuk kita hari ni, bila nampak je tajuk unmasking Israel, boleh tak nak tanya sikit kan?
orang dekat studio, kita pun ada orang dekat studio untuk kawan-kawan dekat Zoom, kita ada orang dekat studio juga. Nak tanyalah macam bila dengar je ataupun terbaca je poster kan, unmasking Israel ni, benda pertama yang terlintas lah dalam fikiran semua orang, pasal apa agak-agak? Okay. Apa tu? Okay. Oh, okay. Dia terbayang-bayang macam kita bongkarkan satu rahsia kan, macam tu kan, satu benda yang tertutup. Okay, so kalau tengok daripada inilah kan, ada satu ayat ni, dia cakap kami akan buat dia menyesal dan memaki hari ketika mana ibunya melahirkan dirinya ke dunia. So kalau tahu ini adalah ucapan pemimpin Hamas kan, yang baru je bagi ucapan, katanya macam nak bagilah Israel ni satu penyesalan lah sebab dah serang Palestin. Okay, so hari ni kita akan tengok kan, apa sebenarnya kita nak bongkarkan daripada Israel ni. Okay, so sebelum tu lah kan, sebelum tu macam mana, bila kita tengok je perkataan Israel ni, benda yang kita terlintas kan, sebenarnya Israel ni datang daripada mana? Dia sebenarnya apa? Macam apa beza kan Israel, Yahudi ataupun Zionis tu sendiri, macam ada beza kan antara tiga-tiga benda ni kan? So daripada mana sebenarnya, datang daripada keturunan apa? Okay. So persoalan-persoalan tu mungkinlah keluar kan daripada kita punya fikiran. So Bani Israel kan, so kita nak explain sikit lah kan, apa sebenarnya Israel ni secara ringkas je lah insyaAllah. So Bani Israel ni rasanya semua orang tahu lah kan, macam datang daripada mana. Dia asal-asalnya datang daripada Rasul yang pertama tu, macam Ishak, Nabi Ishak, dan jalur keturunan dia turunlah ke Nabi Yaakob, Nabi Yusuf dan seterusnya sampai ke Nabi Musa tu sendiri kan. Okay, so Israel ni dia referring kepada nama Nabi Yaakob lah kan, sebab so orang yang gunakan perkataan Bani Israel tu, dia nak refer kepada diri dia yang sama keturunan macam Nabi Yaakob. Cuma orang yang beriman, sebab Allah kata dalam Quran, orang yang Bani Israel ni ada sebahagiannya beriman dan ada sebahagian dia kufur. Yang mana kufur ni lah yang kita panggil dia sebagai Yahudi. Okay, so kita sikit lah kan, Bani Israel tu dia punya keturunan. So apa pula Yahudi ni? Yahudi ni adalah orang yang itulah, yang asalnya daripada Bani Israel tapi dia kafir kan, dia kufur ataupun dia menutup kebenaran tu, kita panggil dia Yahudi lah. So Zionis tu pula macam mana? Zionis ni adalah satu gerakan atau pertubuhan lah yang memang dah wujud sejak azali lagi, nak memusuhi Al-Haq, nak memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran tu lah. Sebab apa? Sebab orang yang hidup dengan gerakan Zionis ni, dia faham sebenarnya diorang ni adalah golongan yang mulia. Diorang ni adalah golongan yang terpilih, yang mana bila terpilih dia ada satu tempat yang spesifik lah, yang memang itu adalah tanah mereka. So last kali diorang claim tanah mereka tu apa? Adalah Palestin. So macam tu lah kan. Okay. So kita akan tengok sikit lah kan, sebenarnya apa orang-orang Israel ni dah buat, ataupun orang yang berfahaman Zionis ni dah buat pada umat Islam seluruhnya kan. Okay. Okay. So apa rancangan diorang ni sebenarnya? Okay. So bila kita tengok lah kan, macam mana Israel ni sebenarnya dia bukanlah tertubuh dah lah, macam Zionis ni sendirilah, dia bukanlah tertubuh dah lama kan, tapi dia baru je dalam beberapa kurun yang terdekat ni. So paling dekat tu nak bawa lah, macam pada mulanya diasaskan oleh siapa yang, kalau hari tu ada uti kita dah cerita lah tentang seorang nak kata tokoh ke seorang figure kot lah yang bukan tokoh, macam sebab dia buat something yang tak baik lah untuk agama kita. So dia kita panggil dia, kalau semua orang mestilah macam rasanya familiar kot kan dengan nama dia, adalah Theodore Herzl. So dia ni macam mana pada asalnya dia adalah orang yang mula-mula sekali nak tubuhkan negara untuk
orang Yahudi ni kan. So dia tak ada spesifik tempat pun waktu tu. So macam bila bincang-bincang tak ada tempat pun untuk dia bina tanah khas untuk orang Yahudi tu sendiri. Tapi macam ni disebabkan macam diorang dah bincang-bincang, diorang rasa macam Palestin tu ada kaitan kot dengan sejarah hidup keturunan diorang. Padahal macam asalnya kan kita tahu diorang ni adalah orang yang tak nak pun masuk Palestin tu. Bila Nabi Musa ni suruh diorang untuk masuk, macam itulah. Okay, sebabnya macam dah terputus lah macam jalur keturunan dengan orang-orang yang hidup dekat Palestin pada asalnya, macam itulah. So perancangan jahat ni dirancang oleh sekutu diorang kan, orang Eropah tu sendiri. So mulalah macam proses penubuhan tu bermula. So macam mana? Okay, so bila diorang ni rancang dengan orang Eropah ni sendiri, macam dia minta tolong Rothschild tu kan untuk dapatkan kewangan, so pakat lagi dengan orang dalam. So orang dalam tu macam mana? Waktu ni kita tahulah waktu zaman Khalifah Uthmaniyah masih lagi tertegak dekat dalam macam mana dekat muka bumi sendiri lah. So diorang macam mana? Dr. Hazen ni berpakat lah dengan orang-orang dalam yang ada dalam institusi khalifah tu sendiri kan. So diorang berpakat untuk jadi tali barut. So in the end macam jatuh lah khalifah waktu tu. So bila jatuhnya khalifah, mulalah macam satu perjanjian demi perjanjian. So ada satu perjanjian yang kita panggil dia perjanjian Balfour kan. Perjanjian Balfour ni bila Uthman mula tumbang British naik. So bila dia naik, tanah Palestin tu dimilikilah oleh orang British. So waktu ni juga adalah waktu Perang Dunia Pertama kan, dah mula. So macam ni orang-orang British ni dia terhutang budi dengan seorang Mamat ni, yang mana Mamat ni asalnya daripada orang Yahudi tu sendirilah. Dan dia lah orang yang sumberkan bekalan-bekalan bom apa semua tu. So dia terhutang budi. So dia tanya kan dekat orang ni, macam dekat lelaki ni, nak apa? Saya lupalah nama lelaki tu. So dia tanya nak apa kan? As return lah untuk balas balik kan jasa dah tolong bekalkan segala sumber senjata semua tu. So lelaki tu yang dia memang percayalah dengan teori yang Dr. Hazen dibawa. So dia kata aku nak tanah Palestin. So disebabkan itulah yang berlakunya Palestin diserahkan kepada orang Yahudi time tu. Okay, so kalau tengok yang ni pada asalnya tahun 1917 kan. Asalnya tanah Palestin tu masih lagi milik orang Islam, tapi after macam mana? Penjajah Balfour tu sendiri dipisahkan kan. So kata je British asingkan ni tanah siapa, ni tanah siapa. Okay, so bawa ke depan tahun 1947 bermulalah peristiwa Nakbah kan. Yang waktu tu 1947 ni lah yang asalnya British mengagih-agihkan tanah orang Islam kan. Dan naik sikit kan tahun 1948 bermula satu perang ni, nama dia perang Arab Israel kan. Yang waktu ni lah yang IHAB menghantar 10,000 tentera kan untuk melawan Israel, tapi dalam masa 6 hari je kita kalah kan sebab adanya tali barut daripada orang Mesir. Macam itulah. So makin lama kalau tengoklah daripada peta ni, asalnya Israel tu tak pun menduduki tanah Palestin tu, tapi makin lama makin banyak portion yang dia ambil. Itulah. So inilah yang kita panggil dia macam ni, datang ke rumah orang tapi claim itu adalah rumah dia kan. Macam kita boleh tengok lah asalnya dia hanyalah ambil sebahagian, tapi last-last sekarang ni dia nak ambil kesemuanya pula kan. Okay, so itulah dia. Okay. So sebab apa kan diorang ni bersifat macam ni sekali? Macam apa yang menyebabkan diorang ni ada karakter yang nak kuasai benda yang bukan pun milik diorang. So kita akan tengoklah hari ni kan, sebenarnya sebabkan apa diorang ni ada karakter yang macam tu. Okay, so setakat ni semua orang boleh follow ke? Orang di studio, orang di Zoom kan? Kalau Boleh. mana yang tak faham tu boleh bagi tahu lah kan. Okay, so kita akan tengok macam apa yang Allah janjikan dalam Quran, yang mana kita tahu lah bila Allah dah janji dalam Quran maksudnya benda tu betul-betul berlaku kan. Benda tu tak akan berubah sikit pun. Okay, so apa karakter yang menyebabkan diorang ni macam bersifat macam ni kan, macam
tak boleh masuk akal kan, macam bukan tanah diorang tapi nak juga, dan hilang tu sifat kemanusiaan yang ada. Sepatutnya kita boleh fikir logik, benda tu tak boleh pun buat sama manusia, tapi benda tu ada dalam diri orang-orang Yahudi ni. Okay, so ini adalah 10 perangai Yahudi lah yang saya ambil daripada Afiq Nazari, My Fine Art Action punya account. So dia katalah kan, orang Yahudi ni, dan ada juga buku yang saya baca, sebenarnya perangai Yahudi ni banyak lagi daripada 10 ni. Dia ada dalam 25 macam tu kan, perangai diorang yang memang dah termaktub sejak daripada dulu lagi memang macam tu. So antaranya ni lah 10 yang saya tak adalah highlightkan semua, adalah beberapa. So antara dia apa kan? Antara dia adalah kita nampak kan, dia adalah seorang penipu, macam kaum yang menipu dan suka tablik benda, pedengki, kuat mengancam, pengkhianat, penunggang agama. So kita akan tengoklah beberapa karakter ni dan macam mana sebenarnya karakter tu Allah taklah tinggalkan betul saja-saja pada kita. Mungkin adalah benda yang Allah nak ajarkan yang kita patut ambil ibrah supaya kita ni dapat jadikan benda tu sebagai bekal juga kan. Bukan sekadar macam ambil untuk kita ambil sekali lalu macam tu je. Okay. So yang pertama, unmasking one. Unmasking one. Pertama sekali kan kita nampak daripada kisah yang kita sendiri baca dekat media sosial, kita tengok kan, kita analyse, sebenarnya orang-orang Yahudi ni, diorang ni memang kuat sangat-sangat sifat menipu dan mengkhianat. So kita boleh tengok dalam dalil ayat Quran, Allah kata ayat ke-75, Allah kata mafhum dia, dan di antara ahli kitab ada yang kalaulah engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia akan kembalikan kepadamu. Tapi ada pula di antara mereka yang kalau engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tak akan kembalikan pun kepadamu. Kecuali engkau selalu mengenalinya ya. Dan yang demikian itu disebabkan mereka berkata tak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. So ini adalah ayat yang mana satu peristiwa lah waktu tu macam mana peristiwa dekat Madinah. Kita tahulah bila Rasulullah mula menampak dekat Madinah, antara kaum-kaum yang Rasulullah hadapi inilah orang-orang Yahudi kan. So waktu tu macam mana diorang percaya yang apa-apa yang kita buat kejahatan pada orang-orang selain Yahudi dibolehkan. Macam kan diorang percaya diorang ni adalah keturunan yang mulia, orang yang terpilih, sebab diorang datang keturunannya datang daripada mana? Daripada para rasul. So diorang ni boleh buat apa saja pada orang lain yang jahat tu kan. Asalkan diorang tu bukan orang Yahudi. So kalau orang yang bukan Yahudi, halal lah benda tu. Sebab tu dalam ayat ini dikata tak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Waktu ni difokuskanlah kepada orang Arab tu. So tak ada salah pun lah kalau kita buat benda-benda yang jahat kan. So apa yang diorang buat? So macam mana kan? Diorang berkhianat macam mana? So dikatakan diorang ni sangat-sangat benci lah kan kepada kaum selain kaum Yahudi. So memang aim diorang ni daripada awal lagi satu je benda, nak pastikan semua orang tunduk pada apa yang diorang bawa. Sebab tu kan dalam surah An-Nisa yang orang Yahudi dan Nasrani takkan sesekali redha kan terhadap apa je yang kita ni lakukan kat bumi ni. So macam dalam sejarah sendirilah kita tak jumpa lah antara manusia yang paling ingkar pada janji, yang paling macam mungkirilah apa yang dia pernah pegang kan. Sebabnya kenapa kita cakap dia ni khianat pada amanah ataupun janji? Sebab pada asalnya kalaulah dia cakap dia orang yang terpilih kan, adalah orang yang beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul, dia sepatutnya macam berpegang lah dengan al-haq yang diturunkan oleh Rasul tu kan. Sebab the fact yang kita tahu Rasul-Rasul ni semuanya bawa kebenaran yang sama. Dia adalah macam nama je, wahyu-wahyu je yang berbeza waktu. Tapi macam mana asalah ataupun keaslian benda tu dibawa adalah sama kan, masih lagi daripada Allah tu. So macam benda tu sangat bertentangan lah dengan apa yang diorang cakap kan, dengan apa yang diorang claim, dengan perbuatan diorang tu sendiri. Itu dululah yang berlaku kan pada zaman Rasulullah. Dan sekarang macam bukti dia berkhianat, macam mana diorang ni berkhianat pada amanah kan, ataupun janji. So tu kita boleh nampak pada gencatan senjata kan yang baru je jadi, macam mana diorang ni macam
buat satu perjanjian lah untuk kita berhenti daripada menyerang sesama sendiri, tapi in the end diorang sendiri yang cabul kan benda tu. So tu yang pertama lah, diorang yang sangat-sangatlah berkhianat dan menipu dan kita memang tak boleh percaya langsung pada sifat-sifat yang pertama kan. So yang seterusnya, unmasking yang kedua adalah diorang ni adalah generasi yang sangat-sangat suka memutabelitkan kebenaran. Sangat suka memutabelitkan kebenaran ni. Sekejap Okay, so macam mana kan? Dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 75 Allah kata, apakah kalian mengharapkan bahawa mereka akan percaya kepada kalian? Dan sungguh ada segolongan dari mereka yang mana mereka tu bila mendengar je firman Allah, mereka mengubahnya selepas apa yang mereka faham kan. Setelah apa yang mereka faham dan mereka ketahui. Sebenarnya sifat yang kedua orang Yahudi ni, bila kita kata dia suka putablik kebenaran ni, sebabkan apa kan? Disebabkan dia macam hidup dengan kebenaran tu tapi nak ambil untuk kepentingan diri dia je. Maksudnya kesesuaian lah, berkesesuaian dengan apa yang dia suka, berkesesuaian dengan apa yang nafsu dia nak kan. So apa yang diorang buat bila kalaulah salah satu kebenaran tu tak tally dengan kehendak nafsu diorang kan, dengan kehendak diri diorang tu, diorang akan sedaya upaya kan, macam cuba juga untuk twist supaya tak ada kebenaran tu yang originally sampai pada orang lain untuk orang lain tu beramal. Macam itulah. Okay. So apa contoh dia kan? Contoh dia, macam mana? Contoh kan, macam mana kalau dulu, diorang ni kan ada, kita tahu diorang kitab juga kan, diorang pun beriman juga dengan kitab yang diturunkan, tapi cuma kitab tu dah diselewengkan. So dalam kitab tu, diorang kan orang Yahudi ni sebenarnya diorang sangat percaya je dengan turunnya Rasul yang terakhir, which is sangat-sangat kenal diorang sangat-sangat kenal dengan karakter Rasul yang terakhir tu yang akan turun, which is Rasulullah sendirilah. Tapi dalam kitab yang telah pun diseleweng tu, macam dia still je kata dia beriman kan, tapi dia tukar nama tu supaya macam benda tu tak terlalu nampak yang kita ni patut follow agama yang Rasulullah bawa ni, ataupun al-haq yang Rasulullah bawakan untuk kita beriman, macam itulah. So nak katalah kan, macam betapalah diorang ni, macam hati diorang tu sangat jauh daripada keimanan ataupun penuh dengan perasaan dengki tu kan, sebab nak sangat-sangat orang ni tak hidup dengan kebenaran. Macam mana bila orang lain tak hidup dengan kebenaran dan orang tu pun takkan perjuangkan kebenaran yang diorang bawa, eventually diorang apa yang orang-orang Yahudi ni buat akan selamat lah kan, sebab tak ada orang yang akan tegur, tak ada orang yang akan perjuangkan benda yang diorang buat tu salah, macam tu lah. So eventually benda tu akan bawa benefit balik pada diorang bila diorang ni cuba sorokkan kebenaran tu. So macam tu lah kan. So contoh dia kan, macam mana diorang ni adalah orang yang suka nak mengutabelikkan kebenaran ni. Contoh dia kita boleh tengok kan pada peristiwa sekarang bila mana diorang ni menyerang Al-Aqsa kan, ketika umat Islam ni waktu tu tengah solat tarawih, dan apa juga yang berlaku pada kejiranan Syekh Jarrah tu sendiri kan, yang mana asalnya diorang claim Hamas yang menghantar peluru berpandu macam tu kan, sebab tu diorang menyerang orang Islam time tu. Tapi sebenarnya macam itu cuma lah alasan kan, sebabnya tak ada reason pula macam kenapa nak serang Al-Aqsa tu sendiri, macam tu lah. Okay, so in the end diorang macam defend balik kan, kenapa kita menyerang tu semua macam tak ada main ataupun solid reason pun untuk dikata. So cuma alasan kan untuk dia buat kejahatan tu pada orang Islam. Okay, so itu yang kedua lah. So unmasking yang ketiga, macam mana diorang ni adalah satu kaum yang sangat-sangat pengecut dan penakut. Okay, tu kita boleh tengok kan dalam kisah waktu Nabi Musa kan adalah Rasul yang mengajak kan dakwah kepada Bani Israel ni. So waktu tu lepas Nabi Musa dah selamatkan diorang daripada Fir'aun, dah selamatkan daripada dan menyelamatkanlah laut tu supaya terbelah dan selamatlah. Lepas tu Allah pun turunkan makanan-makanan yang hebat, man dan salwa. Lepas tu bila dah turunkan makanan terbaik tu pula diorang still lagi nak minta kan, nak minta apa? Nak minta timun lah, nak minta sayur lah, macam tu kan. Tapi
bila Nabi Musa macam dah bawa ke satu tempat yang boleh selamatkan diorang, which is tanah Palestin tu sendiri, macam orang takut dan cakap apa, Musa kau pergilah sendirian, kau pergilah dulu. Nanti kalau kau dah selamat ke kau dah apa, bagi tahu kita orang kat sini kan. Macam tu lah lebih kurang. Dalam surah Al-Ma'idah tu nanti boleh baca lah kan. Nabi Musa kata apa yang, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu kan. Itu tanah Palestin. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang kerana kamu tu takut kepada musuh. Sebab nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Nak katanya, diorang ni adalah orang yang macam ni, sangat-sangat tak yakin pada diri kan. Macam kalau kita tengok apa kan, sebabkan diorang ni dah biasa hidup di bawah macam mana cengkaman Fir'aun. So bila kita hidup dalam macam di bawah satu kuasa yang besar, kita akan rasa macam ada satu perasaan yang takut untuk kita keluar daripada buat benda selain daripada suruhan kuasa besar tu. Sebab kalau kita buat selain daripada suruhan kuasa besar tu, kita sendiri akan dapat macam tu, siksaan ke apa ke. So macam mana Bani Israel ni dah terlatih untuk berjiwa lemah, supaya tak keluar daripada kebenaran yang sebenarnya tak boleh pun buat benda tu, tapi dia takut kan. So dah dilatih untuk berjiwa lemah dan takut. So macam takutlah nak ambil risiko ke apa. So kalau lah terpaksa kan keluar daripada keselesaan tu, diorang akan berdolak dalih. Itulah yang berlaku dalam peristiwa bila mana Nabi Musa mengajak diorang untuk masuk ke dalam Palestin tu. So macam nak katanya semangat diorang tu nak jadi seorang manusia merdeka tu macam dah tak ada. Macam kita just follow je lah supaya kita ni hidup selamat. Macam tu lah. So itu sifat yang memang ada dalam Bani Israel ni sendiri kan. Nak katanya merosot je lah mental dan moral hidup diorang tu sebab terlalu macam takut pada manusia, tak takut pada Allah kan. Sedangkan Islam tu kalau lah dia beriman dengan kitab kan, dia patut jadi orang yang memang bebas kan, mengilahkan hanyalah Allah tu. Okay, so bukti dia apa yang kita boleh tengok sekarang macam mana kita boleh tengok macam askar tu menyorok kan, ataupun dia lari bila senjata tu tak ada. Macam ni diorang ni sangat-sangat bergantung kepada material kan. Macam, sedangkan orang Islam ni dia bergantung pada kekuatannya pada Allah kan. Sebab tu jiwa diorang ni tak takut pada mati. Okay, itu nah kalau tengok dalam gambar ni kan, ni ada gambar pertama ni macam askar Israel ni mengalami anxiety kot kan, macam takut sebabkan banyak sangat serangan daripada pihak Hamas tu. Lepas tu yang gambar kedua, gambar ketiga ni kan, macam diorang menyorok bila serangan-serangan tu sampai kan. Sedangkan macam kita tahu kekuatan yang diorang ada tu lebih-lebih dahsyat je. Macam diorang canang-canang kan, diorang ada Iron Dome semua tu. Maksudnya diorang macam sangat-sangat bergantung kot pada material dunia tu, pada benda-benda yang fizikal kan. Sedangkan macam Allah kata macam kekuatan yang sebenar tu hanyalah dalam hati kan, macam kekuatan iman bila mana kita ni bergantung pada Allah. So inilah kan hasil daripada bila kita tak bergantung kepada satu tali yang kukuh tu sendiri, memang inilah kan hasil dia macam ngecut dan takut macam tu lah. Okay, so ini pun gambar yang keempat ni, tengok macam satu bila diorang dah takut dengan serangan Hamas tu, diorang decide untuk buat satu gencatan senjata yang mana in the end diorang sendiri yang cabuli benda tu. Okay, so itu amal skin yang ketiga. So kita continue kepada ciri yang keempat. Apa pula kan orang-orang Yahudi ni ataupun Bani Israel ni, sifat yang macam mana diorang ada kan. Diorang ni adalah orang yang kalau kita perasan lah kan, segala jenis teknologi ataupun segala kecanggihan yang ataupun ilmu-ilmu yang terkedepan waktu sekarang ni mostly didominasi oleh orang-orang Yahudi kan. Macam contohnya siapa? Contohnya kalau kita tengok Mark Zuckerberg ataupun orang yang buat Microsoft tu siapa kan? Orang yang buat Microsoft tu Steve Ballmer kan. Dia adalah datangnya daripada orang Yahudi. Dan macam mana Allah melebihkan je kaum-kaum Yahudi ni melebihi orang-orang yang lain kan, dengan dari segi kepandaian, dari segi teknologi dia. Tapi sampaikan Allah cakap dalam Al-Baqarah ayat 47 dengan 48 kan, Allah kata, wahai Bani Israel, ingatlah ataupun kenanglah nikmat yang telah aku bagi kepada kamu, dan aku telah lebihkan kamu daripada semua umat yang lain dekat alam ni pada waktu tu. Dan takutlah kamu kepada aku pada hari yang mana waktu tu tak ada siapa pun dapat bela orang lain kan. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tak adalah diterima dan mereka tak akan ditolong.
So macam jadi Allah sangat-sangatlah melebihkan je orang Yahudi ni dengan kepandaian IQ dia kan, dengan kebolehan dia dalam mencipta teknologi semua tu. Tapi macam mana kan kita tahu kan, dengan kita pun sedia maklum dengan segala kepandaian yang Allah bagi pada mereka tu, macam mana mereka gunakan. Mereka tak gunakan pun untuk bawa kebenaran kan, bahkan diorang lah yang tutup kebenaran tu daripada sampai. Macam mana contoh kan, kemampuan diorang dalam buat media sosial yang kita sendiri guna benda tu kan. Diorang sendiri yang ban YouTube ke ban Facebook bila ada je isu-isu yang naik pasal Hamas kan, pasal Palestin. Nak kata diorang ni memang Allah bagi je nikmat tu, tapi tak boleh macam nak gunakan untuk kembali kepada kebenaran tu, sebabnya nak hidup dengan nafsu sendiri kan. Sebab kalau lah kebenaran tu bangkit kan, kebatilan yang diorang duk canang-canang ni ataupun benda yang boleh benefit diorang ni akan habis lah. So diorang tak akan dapat lah macam mana manfaat daripada apa yang diorang buat selama ni. So segala nikmat yang Allah bagi tu diorang sangat-sangatlah kita nampak menggunakan hanya untuk kepentingan peribadi kan. Sedih lah benda tu. Okay, so tak ada line YouTube ke soalan? Ada masalah. Ada masalah teknikal sikit rasa Doakan cerita. YouTube kita. YouTube kita ni lah yang dikontrol oleh Yahudi ni. Habis kan kita kena ban semua tu, video sebelum ni pun kena apa? Remove. Kena remove. Itu okey. Itu yang keempat kan, satu sifat dia orang yang sangat kufur dengan nikmat. Yang terakhir lah insya-Allah kan, unmasking 5. Diorang ni adalah generasi yang mempermainkan agama. So kita tahulah diorang ni asal daripada keturunan para rasul kan, orang yang membawa kebenaran tu juga. So apa yang Allah kata dalam ayat 153, Allah kata orang-orang ataupun ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab daripada langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. So apa yang Nabi Musa pernah lalui kan sebelum ni adalah orang-orang Bani Israel ni meminta kepada Nabi Musa untuk diperlihatkan Allah tu depan mata. Macam satu cabaran lah macam mencabarlah kekuasaan Allah yang sebabkan diorang ni macam nak sangat, nak nampak bukti kan, satu-satu nak. Kalau nak kita orang beriman, turunkanlah makanan yang macam ni. Kalau nak kita orang beriman, bagilah benda ni kan. Tapi bila diberikan benda tu, Allah macam tak nak beriman pun kepada aku kan. So last Allah kata apa, mereka tu memang disambar peti kan dengan kezaliman sendiri. So macam inilah mempermainkan agama macam mana kan. Kalau kita tengok okay. So macam mana bila Rasulullah kan diturunkan ayat ni kan, bila dikatakan macam mana kan, Rasulullah pun memang hidup je dengan orang-orang Yahudi tu sendiri yang dekat Madinah. So bila turun je ayat ni, dia sebenarnya satu khabar gembira je lah untuk Rasulullah yang nak kata memang satu sunatullah, kaum yang takkan terima kebenaran ni memang penuh je dengan dolak dalil. So Rasulullah sebenarnya datang ke Madinah tu dengan harapan lah kan, supaya dakwah yang Rasulullah bawa tu dapat menerima lebih banyak sokongan. Sebabnya diorang ni kan asal-asalnya memang beriman je kan dengan Rasul-Rasul tu. So kalaulah kebenaran tu sampai dan macam klik kan kepada kefahaman yang diorang pernah ada, so makin cepatlah Islam tu akan berkembang. Tapi the fact yang bila Rasulullah sampai, diorang kan ada hadis turun kan, ada orang tu pada pagi dia beriman tapi bila petang dia kafir. So itu ditujukanlah kepada orang-orang Yahudi time tu sebab diorang macam nak jaminan keselamatan, so diorang macam follow Rasulullah bila nakkan ada kepentingan macam tu lah. So sebenarnya ni khabar gembira je lah kepada Rasulullah, nak katanya keturunan ataupun golongan yang mempersendakan agama tu memang ada, tapi kita macam teruskan je lah kan, dan janganlah mengharapkan orang-orang macam ni untuk bersama-sama dengan kita macam tu lah. Itu untuk Rasulullah kan. Tapi macam mana kalau untuk kita kan, macam mana okay, sebelum tu kalau itu Pak Rasulullah kan. Kalau sebelum tu lagi Nabi Musa pun sama juga kan, macam mana diorang mempermainkan lah macam daripada kisah yang saya sebut tadi kan, macam minta macam nak Rasul, macam mana Nabi Musa dia mengajak diorang untuk masuk ke Palestin, tapi diorang macam masuklah dulu nanti kita orang masuk kan. Sebab kan macam itulah, macam memain-mainkan lah apa yang Allah
Allah hantarkan kebenaran tu untuk diorang follow, macam tu lah. So kalau sekarang pula macam mana kan, diorang menggunakan macam dalil-dalil yang tak logik pun, macam kata Palestin tu asal tanah diorang lah apa kan, just untuk justify je diorang tu sebenarnya layak duduk dekat Palestin, sebenarnya tak pun kan. Macam tu lah. So macam mana justification diorang yang katanya Yahudi tu adalah golongan yang mulia ke ataupun golongan yang suci ke, adalah golongan terpilih ke, semua benda tu tak betul kan. Sebab orang yang suci di sisi Allah tu hanyalah orang bertakwa kan, Allah kata. So kita boleh nampak lah macam mana diorang ni bawa satu, memang macam kita boleh panggil lah diorang ni orang yang menunggang agama sendiri kan. Sebab even kalau kitab diorang beriman dengan kitab yang sebenar, benda tu tak disebut pun. Macam tu lah. Okay, so itu antara 5 lah sifat orang Yahudi yang kita ceritakan pada hari ini. Tapi benda tu boleh kita baca banyak lagi kan sebenarnya, sebab tak cerita pula semua tu pertanyaan macam tu. So sekarang macam mana kita nak ambil kan sifat-sifat tu untuk diri kita kan, macam mana kita sebagai orang yang hidup dalam dakwah tarbiyah ni kan, macam mana kita nak ambil lah, ataupun kita nak macam mana nak hidup juga kan dengan mesej ataupun ibrah yang Allah hantarkan melalui Bani Israel tu. So macam bila kita tengok sifat-sifat yang Allah hantarkan kepada kaum ni untuk kita reflect, apa satu benda yang kita macam boleh ambil kan, apa khabar gembiranya kan untuk umat Islam tu, kalau lah mereka tu orang yang macam tu, dan sekarang pun kita tengok diorang lah yang menindas orang-orang Islam sekarang kan. Dan even sebelum diorang menindas orang-orang Palestin tu secara physically, diorang memang dah menindas dah pun seluruh umat Islam seluruh dunia ni. Macam mana kalau semua kita join sharing hari Isnin hari tu kan, macam mana diorang menghantar tentera maya kan sebelum tentera fizikal. Macam mana cara dia dulu adalah orang Islam ni pernah hebat, betul tak kan? Kita pernah hebat kerana kita berpegang teguh dengan wahyu kita, which is Al-Quran tu. Dan kita memang hiduplah dengan ayat-ayat Allah dalam tu, dan kita sentiasa buat terus hidup. Tapi apa yang perancangan orang-orang Yahudi ni untuk menyerang orang Islam, dia tak bermula terus-terusan dengan serangan. Dia bermula dulu dengan melemahkan dulu jiwa kita. So apa yang diorang buat adalah macam hari tu kan diceritakan, macam kalau kita tengok, dia menghijrahkan Al-Quran tu daripada hati umat Islam. Asalnya umat Islam dah pun berhijrah ke arah Al-Quran tu kan pada asalnya. Bila mana Rasulullah bawa wahyu dan kita pun hidup dengan wahyu tu, dan kita berhijrah lah daripada generasi ke generasi yang kita tengok sampai Islam tu capai Ustiazatul Alam. Tapi macam mana kejatuhan Islam tu boleh berlaku? Disebabkan ni perancangan-perancangan orang Yahudi ataupun musuh-musuh Islam ni, cara nak melemahkan orang Islam ni tak semestinya menyerang secara fizikal, tapi benda pertama sekali adalah kita melemahkan jiwa-jiwa umat tu. So apa khabar gembira dia untuk kita kalaulah kita dah tahu dah karakter Bani Israel ni kan, apa benda yang kita boleh ambil? Okay, so bila kita tengok kan segala hakikat yang kita nampak Bani Israel ataupun orang Yahudi ni, banyak sangat kelebihan yang diorang ada. Dan sebab apa? Sebab Allah memang dah sakat, Allah memang dah sebut dah dalam Quran. Allah kata apa? Dalam surah As-Sad kan, surah Sad. Surah Sad ayat ke-45 kot. Allah kata, dan ingatlah hamba-hamba kami kan, yang mana Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yaqub, yang ada kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Maksudnya kan, Nabi-Nabi ni macam Nabi Ishak dan Nabi Yaqub lah, terutamanya adalah Nabi yang memang jalur keturunan tu Israel lah kan. Tapi macam mana Allah melebihkan keturunan ni dengan kekuatan ilmu yang besar dan tinggi tu, sebab memang sunatullah dia macam tu. Allah kata kan, pada hakikatnya orang-orang yang kita nampak musuh-musuh Islam ni memang ada satu kekuatan yang macam tu kan, memang menguasai segala teknologi dan ilmu yang banyak, melebihi orang Islam tu sendiri. So itu satu hakikat yang kita kena faham lah kan. Tapi Allah tak tinggalkanlah benda tu, macam Allah tak tinggalkanlah umat Islam terkapai-kapai tanpa apa-apa kan. Sebab Allah letak pula kan dalam surah As-Saffat ayat 1:1, Allah kata, maka kami beri pula khabar gembira kepada mereka dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, which is Nabi Ismail. So kalau Bani Israel tu keturunan dia datang daripada Nabi Ishak, Nabi Ismail ni keturunan dia adalah kita, Nabi Muhammad. So kalau lah Bani Israel tu mempunyai segala macam-macam
macam mana kekuatan dan kemampuan untuk menguasai teknologi, dan macam mana kita pula nak melawan diorang tu. Allah kata kan, kita pula ada satu karakter yang sangat special, which is orang yang bersabar, mempunyai kesabaran sangat tinggi, sebab kita ni asalnya datang daripada keturunan Nabi Ismail itu sendiri. So macam mana kita nak melawan kan orang-orang yang cuba nak memusuhi orang Islam ni, ataupun cuba nak memadamkan api-api tauhid dan al-haq ni kan. Adalah kita sentiasalah kan kena bersabar dengan apa je yang Allah perintahkan kita untuk buat sebenarnya. Macam bila Allah syariatkan kita untuk berpegang teguh kan dengan al-haq ataupun dengan buat tujuan hidup ni lah, dengan hidupkan Quran dalam diri kita, maka kita kena bersabarlah tarbiah diri kita kan. Sebab untuk melawan tu Allah dah bagi dah satu formula dia. Sentiasa bersabar dengan ketaatan, bersabar untuk melawan segala maksiat, dan bersabar untuk melawan jahiliah kan. Macam benda tu memang satu benda yang kita nampak susah kot kan, sebab kita tak ada kekuatan-kekuatan yang macam diorang tu ada. Tapi kita tengoklah pada sirah tu, bukan kekuatan material tu yang menjamin sangat-sangat kemenangan satu kaum tu, tapi kemenangan satu kaum tu Allah bagi bila mana keimanan dia tu, macam syarat kemenangan, syarat kepada kemenangan kan, bila mana iman tu tertegak dulu dalam hati. So untuk kita kembali kan kepada kemenangan macam ni, kemenangan Islam tu sendiri, bukanlah kita melihat macam pada hebatnya diorang, tapi pada kita ni, apa yang kita nak tanamkan, keimanan yang Allah dah janji pada sunatullah, dan Allah sendiri akan bagi kan pertolongan dia kan. Kita lah kembali dulu pada dia. Macam mana kita kan mengambil Al-Quran tu sepenuhnya kan. Macam kita tengok balik pada generasi awal-awal dulu, diorang sendiri naik pada asalnya hidup je dengan jahiliah yang banyak dan serangan yang macam dari segenap penjuru kan. Tapi macam mana diorang tu boleh bangkit balik. So itulah hasil daripada kesabaran yang memang Allah dah tiupkan dah pada generasi kita ni, yang mana kita memang boleh je lalui, tapi dengan syarat kita kena bergabung dengan bantuan yang Allah sendiri dah hantar kepada kita. Itu melalui wahyu kan, melalui Al-Quran. Okay, so macam itulah kita dengan segala potensi yang Allah bagi pada kita. Bukanlah kita tak ada pun, walaupun mungkin tak sehebat je orang Yahudi tu, tapi kita sendiri ada potensi yang hebat tu kan, yang kita boleh gunakan balik untuk Islam kan. Sebab macam mana logam-logam Allah bagi tu taklah sia-sia pun. Macam itulah nak katanya. So walaupun kita dah unmasking kan beberapa karakter Yahudi yang Allah dah letakkan dalam sejarah tamadun manusia, tapi tu taklah menidakkan untuk kita kalah dengan diorang. Sentiasa ada cara, dan kembalilah kepada kebenaran tu sesungguhnya. Sebab di situlah ada kunci kemenangan kan. Khabar gembira untuk Islam tu sendiri. So saya tutuplah unmasking Israel hari ini dengan satu ayat yang sangat-sangat familiar je untuk kita daripada surah An-Nur tu. Allah kata apa kan? Allah kata Allah janjilah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Syarat dia kan, orang-orang beriman dan beramal soleh yang mana daripada kalangan kamu wahai umat Muhammad, yang mana Allah akan menjadikan mereka tu khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa juga kan. Dan dia telah menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yang ni agama Islam tu lah, yang Allah telah redha dah agama tu untuk mereka. Dan Allah juga telah menggantikan bagi mereka tu asalnya dulu tak ada keamanan, yang mana Allah telah bagilah satu keamanan kepada mereka setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh. Dan mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu lain denganku. Dan ingatlah siapa yang kufur dan kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang yang derhaka. So ini macam satu syarat kan, yang mana Allah kata, yang mana kalau lah manusia-manusia tu mula beriman dan hidupkan amal soleh tu dalam hidup mereka kan, dengan kembali kepada kebenaran al-haq tu sesungguhnya, Allah memang janji je akan bagi je kekuasaan kan kepada kita. Yang mana macam mana Allah dah tunjukkan kepada sirah, macam mana Allah telah bagi dah pun kekuasaan kepada tamadun macam orang Islam sebelum kita kan, sampai kita capai UA tu sendiri. Macam asalnya dulu kita memang orang yang lemah je, tapi bila kita kembali kepada Allah kan, buat tujuan hidup tu, Allah memang bagi je keamanan dan kemenangan tu. Tapi dengan syarat lah kan, bila mana Allah akan bagi kemenangan tu, kalaulah selepas kemenangan yang Allah bagi tu kita akan tetap buat tujuan hidup kita. Maksudnya kita akan tetap beribadah kepada dia dan tetap melaksanakanlah segala yang Allah syariat kepada kita tu seperti mana sebelum Allah bagi kemenangan. Katanya untuk kita capai kepada kemenangan tu, diri kita ni kena prepare supaya selepas kemenangan kita tetap akan jadi orang yang sama sebelum tu. Tetap mengilahkan Allah.
So syarat dia macam untuk kita dapat kemenangan selepas, macam mana untuk kita dapat kemenangan tu kita kena pastikan lah bila mana Allah bagi je kita kekuasaan tu, kita tetap akan jadi orang yang mengilahkan dia walau apa pun keadaan kita. Macam tu lah. So insyaAllah tu je lah yang daripada saya untuk petang ni. Maskin Israel. So ada minta maaf lah untuk part-part yang kurang kan. Sungguhnya memang kekurangan tu datang daripada saya. Okey. Yang datang juga daripada Allah lah. Okey. So adakah apa-apa soalan dan orang-orang dekat studio macam mana dan orang-orang dekat Zoom juga macam mana? Masalah? Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. No, ni dah buka, dia baru buka. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita tutup lah kan. Okay, Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang mendengar dan join. Tak maaf untuk segala kekurangan. Semoga kita dapat jadi orang yang berbuat jujur hidup kita sesungguhnya lah kan, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Takbir. Allah. Masya-Allah.